Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk menemani saya. Selamat datang saya ucapkan. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan melalui segmen sketsa kehidupan, seni dan budaya, fikrah Muslim, ehwal semasa, my inside story, short film dan telemovie. Diyakini citra kehidupan ini yang dipaparkan dalam berbagai segmen akan memberikan kawan-kawan nilai tambah ilmu mengenai kehidupan. Kita semua pasti akan melalui pengalaman hitam dan putih kehidupan. Ingat, ilmu mengenai kehidupan ini tidak pernah diajar di mana-mana universiti. Untuk siaran kali ini, melalui segmen My Inside Story, saya akan menyampaikan citra kehidupan yang berjudul Pengalaman yang Sukar Dilupakan. Subtitlenya, Sayonara Politik. Pengalaman ini membuatkan saya tidak lagi bergiat dalam politik. Jadi tanpa banyak basa-basi, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia di sini bersama-sama saya. Sesungguhnya pertemuan ini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi dan termaktub di Lauh Mahfuz. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita yang kita tidak tahu waktu ini. Ingat, tidak ada yang berkuasa selain Allah yang menguasai semua yang ada di alam semesta ini. Bahkan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan atas kehendaknya. Surah Al-An'am ayat 59. Terlanjur kawan-kawan telah ke sini. Saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk terus bersama-sama saya hingga akhir. Sebagai tanda sokongan dan dokongan kepada channel ini, saya mohon kawan-kawan subscribe, like dan komen. Sokongan dan dokongan kawan-kawan dapat membantu channel ini terus berkembang dan akan terus ada di sini. Sekiranya kawan-kawan hendak mengikuti video lain dari channel saya ini, pergilah ke wall YouTube dan type nama saya, Azaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Jika kawan-kawan ingin mengetahui jodoh semua video saya, kawan-kawan klik atas nama saya di mana-mana video saya. Pihak YouTube akan membawa kawan-kawan ke page YouTube saya. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya.
sejak remaja lagi, saya memang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Sejak di usia muda, saya telah menjadi jawatan kuasa belia di kampung. Waktu itu juga beberapa orang pemimpin UMNO tempatan meminta saya menyertai UMNO. Namun waktu itu, saya menolak dengan baik. Ketika berusia 22 tahun, saya telah dilantik menjadi ahli JKKK. Ketika saya menerima sijil pelantikan daripada Tuan Pegawai Daerah Seberang Perai Tengah, Tuan Ramli Ibni Hajar waktu itu, beliau mengucapkan tahniah kerana saya, ahli JKKK termuda di daerah Seberang Perai Tengah untuk penggal tersebut. Saya sendiri tak tahu atas kriteria apa pelantikan itu dibuat. Saya pasti pelantikan itu dicadangkan oleh UMNO di kampung saya, yang diketuai oleh Tuan Haji Harun Lebai Awang, yang juga imam masjid Macam Bubuk dan naib kadi kawasan itu. Memang agak lama UMNO di kampung. Saya melalui Pak Ibrahim dan Abang Yusof cuba menarik saya menyertai UMNO. Pada Mac 29, 1982, Parlimen dibubarkan. Dan sebelum pembubaran itu, pemimpin UMNO Pusat khususnya Tun Dr. Mahathir telah berusaha dan berjaya membawa masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam UMNO. Datuk Seri Anwar Ibrahim dicadangkan bertanding di Parlimen Matampau. Tindakan Datuk Seri Anwar ini sebenarnya mempengaruhi keputusan saya untuk menyertai UMNO. Selepas itu, Datuk Seri Anwar adalah idola saya dalam kepimpinan beliau, di mana ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai ABIN. Saya selalu mengikuti perkembangan Datuk Seri Anwar melalui newsletter ABIN, kalau tak silap saya, Risalah. Ikutilah terus pengalaman bagaimana saya terlibat dalam politik. Oleh kerana kehadiran saya dalam UMNO di kampung memang dinantikan, maka pihak cawangan dan pemuda cawangan telah memberi ruang kepada saya sebagai jawatan kuasa. Saya mula bergerak dan menggunakan ilmu perhubungan awam untuk menjalin perhubungan dengan pemimpin UMNO bahagian dan pemuda UMNO bahagian. Ketua UMNO bahagian ketika itu, Datuk Ishak Abdul Rahman, yang kemudiannya jatuh bankrupt dan digantikan oleh Dr. Ibrahim Saad, kini Tan Sri, ketika itu merupakan setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala Ketua Pemuda UMNO bahagian pula diketuai oleh Cikgu Abu Bakar Abdullah, kini bergelar Datuk. Datuk Cikgu Bakar juga merupakan Ketua Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang waktu itu. Saya banyak belajar mengenai perjuangan daripada Datuk Cikgu Bakar. Ketika saya berulang-alik ke rumah Datuk Cikgu Bakar, saya mula kenal dengan ramai pemimpin pemuda UMNO bahagian termasuk Cikgu Ismail Sudin. Setelah beberapa tahun kemudian, Cikgu Ismail Sudin menjadi Ketua Pemuda UMNO Bukit Mentajam, mengambil alih daripada Ismail Rahman. Saya harap kawan-kawan akan terus mengikuti video ini untuk mengutip mutiara dari permasalahan hidup ini. Jom kita ikuti terus. Di era kepimpinan Cikgu Ismail lah, saya diberi pendedahan yang cukup luas. Saya kenal dengan hampir keseluruhan kepimpinan UMNO dan pemuda UMNO Pulau Pinang. Walaupun saya bukan siapa-siapa, saya tidak memegang sebarang jawatan di peringkat pemuda UMNO bahagian.
Cikgu Ismail Sudin menemukan saya dengan Tan Sri Dr. Ibrahim Saad. Akhirnya saya berkawan baik dan Tan Sri meminta saya membuat buletin UMNO negeri dan Bukit Mentajam. Saya juga pernah membuat risalah pilihan raya khusus untuk Parlimen dan DUN UMNO di Pulau Pinang. Suatu hari, ketika persidangan perwakilan UMNO bahagian Bukit Bendera di Hotel Rasa Sayang, sebelum persidangan bermula, saya lepak dengan Tan Sri Dr. Ibrahim Saad di Coffee House. Saya memberitahu Tan Sri yang saya memberitahu Pak Syekh yang saya nak tulis buku berkenaan Melayu Pulau Pinang. Pak Syekh bersetuju dan minta saya berbincang dengan Dr. Mansur, sekarang ahli Parlimen di Bun Tebal. Lalu, spontan, Tan Sri Dr. Ibrahim Saad minta saya menulis buku sejarah UMNO Bukit Mentajam. Sayangnya, kedua-dua buku itu tidak menjadi kenyataan kerana selepas itu Datuk Seri Anwar dipecat. Saya memang cukup baik dengan Tan Sri Dr. Ibrahim Saad, sehingga saya boleh berkata kepada Tan Sri agar jangan bercakap politik dengan saya. Cakap yes atau no, dan pastinya no dengan alasan. Cikgu Ismail Sudin juga memperkenalkan saya dengan Datuk Ahmad Saad, Ketua Pemuda UMNO Pulau Pinang, yang juga Ketua Pemuda UMNO Pematang Poh waktu itu. Saya berkawan baik dengan Datuk Ahmad Saad, dan ada ketikanya saya lama tak ke rumahnya, dia pasti akan marah. Ketika itulah juga saya mendapat tawaran dari Datuk Musa Syekh Fadil, yang merupakan pengurusi Senior Development Sembilan Berhad, juga Timbalan Ketua UMNO bahagian Bukit Mentajam untuk bekerja di syarikatnya. Datuk Musa menawarkan jawatan Marketing dan Sales Officer, tapi saya menolak kerana bukan bidang saya. Akhirnya Datuk Musa menawarkan saya sebagai Public Relation Officer. Jawatan itu saya terima kerana bidang saya. Saya sudah pengobatan saya di bidang penulisan, khususnya penulisan politik, pemikiran yang agak baik, boleh berinteraksi dengan sesiapa saja dan terlibat secara langsung dalam UMNO, mudahkan saya berhubung dengan kepimpinan UMNO ini. Terus mengikutinya, pasti ada mutiara yang boleh dikutip dari pengalaman hidup ini. Kadang-kadang kita merasakan panas sampai ke petang, tapi rupanya hujan di tengah hari. Namun, saya tetap bersyukur kerana hujan itu telah memudahkan saya untuk tidak meneruskan perjalanan. Memang jauh di lubuk hati saya telah terpahat hasrat untuk tidak meneruskan aktiviti politik selepas tempoh pemuda, iaitu ketika berusia 40 tahun. Niat itu saya pasang setelah melihat golongan veteran di bahagian saya seolah-olah tidak mahu melepaskan jawatan. Sedangkan waktu itu mereka sudah tidak mampu memikirkan untuk membantu masalah orang Melayu di kawasan yang mereka wakili. Mereka hanya fikir dan mengatur strategi bagaimana hendak mempertahankan jawatan yang mereka sandang sahaja. Terfikir juga saya, bolehkah saya tinggalkan semua itu dan kerjaya politik Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mencanak naik. Namun saya tetap berazam untuk melaksanakannya. Saya tetap boleh dekat dengan orang-orang politik kerana saya tetap akan menulis bab politik. Namun peristiwa hitam 3 September 1998 di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipecat mempercepatkan hasrat hati saya. Sejak itu, saya telah perlahan-lahan kurangkan aktiviti saya. Malah
mesyuarat pemuda pun saya tak hadir. Ramai di kalangan rakan-rakan politik menjangkakan saya menyertai PKR, dulunya keadilan. Jangkaan mereka jauh meleset, sehingga hari ini saya tidak menyertai mana-mana parti politik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai prasangka hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingatiku. Jika ia mengingatiku saat bersendiri, aku akan mengingatinya dalam diriku. Jika ia mengingatiku di suatu kumpulan, aku akan mengingatinya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, iaitu kumpulan malaikat. Ayat ini bertepatan dengan apa yang berlaku kepada saya, di mana saya berhasrat untuk meninggalkan kegiatan politik ketika berusia 40 tahun. Namun, di usia 38 tahun, saya sudah mula mengendurkan kegiatan politik itu. Jom ikuti terus. Peristiwa hitam 3 September 1998 mempercepatkan proses saya untuk tidak lagi bergiat dalam politik. Bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat semata-mata. Saya akui memang Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah idola saya sejak beliau memimpin ABIN. Saya tak dapat terima cara penyingkiran dan tuduhan yang dibuat selepas itu semata-mata mereka ingin mempertahankan kuasa. Saya masih ingat pada 3 September 1998, Ketua Pemuda saya, kami panggil Mit Tok Kangak kerana dia orang kampung Tok Kangak Biru, telah mendapat telefon daripada Ketua Pemuda UMNO Pulau Pinang waktu itu, Dr. Rahim Gaus, meminta kami turun ke Kuala Lumpur kerana kedudukan Pak Syekh dalam kritikal. Ketua Pemuda saya menghubungi semua jawatan kuasa pemuda untuk turun Kuala Lumpur. Rata-rata mereka banyak yang bekerja, jadi mengambil masa untuk pergi. Saya tidak ada masalah kerana waktu itu saya bekerja dengan Datuk Musa Syekh Fadil. Akhirnya kami memutuskan untuk bertolak jam 4 atau 5 petang macam tu. Saya dah lupa. Sebelum kami bertolak, kami mendapat tahu yang Datuk Seri Anwar telah dipecat. Kami ke Kuala Lumpur dengan 3 buah kereta kalau tak silap. Apabila kami sampai di jalan utama menuju ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bersebelahan dengan Seri Perdana, orang begitu ramai dan pihak polis menyekat dan tidak membenarkan sesiapa pun masuk. Kawan-kawan minta saya menghubungi Dr. Ibrahim Saad kerana mereka yakin beliau ada di sana. Saya menghubunginya dan beliau meminta kami masuk ikut jalan belakang. Kami cuba meredah kerana kami semua memang tak tahu. Tiba-tiba sebuah kereta menahan kami dan bertanya kami dan menyuruh kami mengikut dia. Apabila sampai jalan menuju ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim, di situ juga terdapat polis berkawal dan mereka meletak motosikal berkuasa tinggi di tengah jalan. Kami park kereta dan berjalan masuk. Amat pelik, pihak polis yang berkawal di situ membiarkan saja dan tidak bertanya apa-apa. Jauh di sudut hati saya rasa kami sudah terlepas.
rupanya silap. Lebih kurang 200 meter untuk sampai ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim, terdapat sekatan polis. Kami merayu, tapi mereka tidak benarkan kami masuk. Kami berpatah balik dan berkumpul di simpang masuk Seri Perdana. Di situ terdapat 2 orang anggota polis. Saya menghubungi Dr. Ibrahim sekali lagi dan bertanya. Dan dia bertanya di mana kami. Apabila saya beritahu simpang nak masuk Seri Perdana, beliau menyuruh kami naik melalui bukit itu. Cuba bayangkan, jauh malam dan gelap, kami terpaksa memanjat bukit. Tapi masalahnya terdapat 2 anggota polis berkawal di situ. Kami menghantar wakil menemui anggota polis itu. Mereka benarkan, cuma mereka minta bersabar. Mereka berjalan naik menuju Seri Perdana terlebih dahulu, dan mereka juga memintakan mereka yang berbaju cerah untuk buang baju. Kami panjat bukit itu, dan bila tiba di atas di guard house, masih terdapat polis berkawal. Setelah berbuat, anggota polis itu benarkan kami masuk dengan syarat kami tinggalkan kad pengenalan kami di situ. Kami masuk pekarangan rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim kira-kira jam 2 pagi. Abang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Rani, ada tak berapa jauh dari pintu masuk. Oleh kerana saya yang paling belakang, dia memanggil saya dan bertanya mengenai seorang yang mengikuti kami tanpa kami sedar. Apabila saya beritahu dia bukan kawan kami, Rani terus menuru dan menahan orang itu dan minta orang itu keluar. Baru kami sedar, kawan yang bawa kami jalan belakang itu mungkin anggota polis dan dia ingin menyelinap masuk bersama kami. Apa yang paling menyedihkan, apabila kami sampai dalam rumah, kelihatan sama. Pada mulanya saya rasakan mereka sengaja tidak menyalakan lampu bagi mengelakkan orang luar nampak pergerakan dalam rumah. Sangkaan saya meleset, rupanya bekalan elektrik ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipotong dan mereka hanya menggunakan generator. Sesungguhnya saya langsung tak dapat menerima keadaan ini. Mengapa harus dipotong bekalan elektrik ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu dia bukan lagi timbalan Perdana Menteri dan dia akan mengosongkan rumah itu secepat mungkin. Selepas itu ditambah dengan pertuduhan yang tak dapat diterima serta pembicaraan yang tidak adil, memudahkan saya untuk mengundurkan diri jauh lebih awal daripada yang saya inginkan. Alhamdulillah, itulah cerita kehidupan yang membuatkan saya tidak lagi berminat bergiat dalam politik. Pada awalnya memang saya bercadang meninggalkan kegiatan politik ketika habis Tempoh Pemuda. Namun saya akan bercampur juga dengan orang politik kerana saya akan terus menulis bab politik. Bagi saya, hanya orang yang keras hati dan sanggup melakukan apa saja dalam usaha menjaga kepentingan politik mereka, bukannya kepentingan politik agama, bangsa dan negara, boleh kekal berpolitik. Roh perjuangan untuk agama, bangsa dan negara sudah hilang dalam dunia politik hari ini. Rata-rata mereka
hanya berjuang untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompok mereka. Sayangnya, mereka yang berada di bawah sanggup berjuang mempertahankan fahaman politik mereka kerana mereka tidak tahu apa yang berlaku di peringkat atas. Kasihan mereka yang ikhlas ini. Mereka tidak dapat apa-apa dan hanya mengkayakan pemimpin mereka. Saya rasa cukuplah sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.